Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Muhammad Mirza Syahid bin Muhammad Syahid dan rakan saya Muhammad Hilman Farah bin Osman akan menerangkan tentang tajuk rawatan haba dan mikrostruktur kimpalan. Struktur bahan logam. Logam adalah sejenis bahan sifat-sifat yang bersedia untuk membentuk ion ataupun kation dan mempunyai ikatan logam. Logam-logam biasanya diterangkan sebagai sebuah kekikis ion positif yang dikelilingi awak-awak elektron tak setempat. Bahan logam mempunyai nilai elektron bebas yang tinggi, bermakna ada sejumlah besar elektron yang tidak terikat pada inti atom sehingga ia boleh bergerak bebas. Berikut adalah contoh struktur ikatan logam. Pengenalan kepada atom logam. Sebuah atom merupakan mini atom dari sistem solar mempunyai orbit sekelilingnya. Inti atom terdiri daripada proton dan neutron, di mana proton mempunyai muatan positif dan neutron pula tidak bercas atau neutral. Manakala saiz atom pula adalah sangat kecil. Berikut adalah contoh susunan elektron dalam atom. Struktur kristal logam. Struktur logam terdiri daripada susunan atom-atom yang terdapat pada logam tersebut. Atom-atom dalam kristal logam tersusun secara teratur dan susunan atom-atom tersebut menentukan struktur kristal dari logam. Ketika logam membeku dari bentuk cecair kepada pepejal atau menetapkan dirinya dalam baris-baris yang rapi menjadi sebuah susunan yang disebut kekisi ruang. Berikut adalah contoh struktur kristal logam. Bahan logam yang mempunyai 3 struktur kristal. Yang pertama adalah face-centered cubic. Yang kedua, body-centered cubic. Body-centered cubic ialah berbentuk kubus di mana terdapat atom-atom di setiap penjuru dan satu berada di tengah. Yang ketiga, hexagonal closed pack. Hexagonal closed pack banyak dijumpai pada kebanyakan logam seperti beryllium, cobalt, titanium, magnesium dan cadmium. Jenis-jenis ikatan atom. Yang pertama, ikatan ion atau electrovalent. Ikatan ini berlaku apabila satu atau lebih elektron dipindahkan daripada satu atom ke atom yang lain. Atom akan kehilangan elektron serta menjadi ion kelas Ve, dan atom menerima elektron pula akan menjadi ion negatif Ve, anion. Ikatan ion berlaku disebabkan tarikan ion dengan caj yang berbeza. Berikut adalah contoh gambar kepada ikatan ion. Yang kedua, ikatan covalent. Ikatan covalent terhasil daripada tarikan di antara elektron yang dikongsi dengan nukleus positif bagi atom yang dimasukkan ke dalam ikatan. Perkongsian elektron adalah usaha untuk memastikan elektron luar sentiasa penuh dan terhasil daripada daya tarikan antara elektron yang dikongsi oleh nukleus positif atom ke dalam ikatan. Berikut adalah contoh ikatan covalent. Yang ketiga, ikatan logam ataupun metalik. Atom ikatan logam tersusun dengan sangat rapat di antara satu sama lain dan setiap atom membekalkan satu atau lebih elektron untuk bergerak di seluruh kristal logam. Elektron tidak hanya dikongsi oleh beberapa atom sahaja, tetapi ia dimiliki oleh setiap atom di dalamnya. Pepejal ini terikat dengan daya tarikan antara ion logam positif dan elektron bebas positif dan ia menghasilkan daya ikatan yang kuat. Struktur mikrologam. Mikrostruktur bahan boleh mempengaruhi sifat-sifat fizikal seperti kekuatan, kelihatan, kemunduran, kekerasan, rintangan kakisan dan sebagainya. Struktur mikrologam merupakan penggabungan dari satu atau lebih struktur kristal. Pada umumnya, logam terdiri daripada banyak kristal. Itu majmuk, walaupun ada di antaranya hanya terdiri dari satu kristal saja, iaitu tunggal. Sistem aloi penduaan. Logam tulen selalunya lemah dan terlalu lembut untuk digunakan dalam bidang kejuruteraan. Oleh itu, kebanyakan logam dijadikan pancar logam atau aloi iaitu campuran di antara dua logam atau lebih dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat mekanikal atau fizikal. Perbezaan antara logam dan aloi. Logam tulen dan aloi merupakan salah satu bahan yang digunakan secara meluas di dalam industri dan ia mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan tersendiri. Logam tulen mempunyai elemen-elemen yang sama, sifat-sifat yang melampau dan tidak dapat memenuhi kehendak kerja kejuruteraan. Manakala logam tulen pula mempunyai ciri seperti mudah ditempa, mulu dan sebagainya. Aloi pula ialah gabungan atau cantuman rapat antara dua atau lebih komponen bahan seperti unsur logam dan bukan logam yang wujud sama ada dalam keadaan pepejal atau cecair sebagai contoh, iaitu sedikit karbon yang dicampurkan dengan besi akan menghasilkan keluli. Larutan pepejal. Terdapat dua jenis larutan pepejal, iaitu yang pertama larutan pepejal gantian dan yang kedua larutan pepejal celahan. Larutan pepejal gantian pula terbahagi kepada dua, iaitu secara rawak dan secara teratur.
Yang pertama, larutan pepeja gantian secara rawak. Atom zarah mengambil tempat atom utama secara rawak dan susunannya adalah tidak teratur. Yang kedua, larutan pepeja gantian secara teratur. Atom zarah mengambil tempat atom utama dan susunannya adalah teratur. Yang ketiga, larutan pepeja celahan. Atom zarah yang kecil mengisi ruang-ruang di antara atom-atom di dalam kekisi. Ia berlaku sekiranya atom logam tambahan ini adalah lebih kecil dari logam induknya. Larutan jenis ini adalah lebih kuat kerana peranan atom logam yang lebih kecil akan memenuhi ruangan-ruangan yang ada. Rawatan haba. Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengubah sifat mekanik logam seperti kekerasan, kekuatan dan sebagainya. Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti sepuh lindap iaitu annealing dan sepuh lazim ataupun dipanggil sebagai normalizing boleh dilakukan. Manakala untuk menghasilkan keadaan struktur yang tidak seimbang, proses yang boleh dilakukan seperti quenching ataupun pengerasan dan pembejaan iaitu tempering. Tujuan rawatan haba menghasilkan campuran struktur mikro yang akan memberikan kombinasi sifat mekanik keluli yang baik, boleh menghilangkan kesan kerja sejuk seperti tegasan baki dan herotan, menghasilkan serakan struktur mikro yang seragam dan meningkatkan kebolehan mesenan. Ini adalah contoh fasa rawatan haba bagi keluli. Proses prapanas ataupun preheat. Proses prapanas atau preheat adalah haba yang diaplikasikan pada logam asas untuk mencapai dan mengekalkan suhu prapanas terlebih dahulu. Tujuan prapanas dilakukan adalah untuk menghilangkan kelembapan pada logam yang akan dikimpal, membuang saki-baki minyak atau benda asing, melegakan tekanan pada logam kimpal, mengurangkan tegasan pengecutan bagi logam berkarbon tinggi seperti keluli berkarbon tinggi, keluli berkarbon sederhana, cast steel, keluli spring, keluli mata alat dan besi tuang. Mengelakkan berlaku keretakan yang terjadi di sepanjang zon terkesan haba ataupun disebut sebagai heat affected zone, terutamanya menyimpal logam berkarbon tinggi. Faktor-faktor prapanas diperlukan. Memerlukan kepada keperluan kod dan standard, ketebalan logam, kandungan kimia dalam logam, kandungan hidrogen dalam rot penambah, masalah keretakan sebelumnya dan suhu ambient. Prapanas adalah lebih perlu jika suhu logam kimpal adalah rendah, logam yang dikimpal adalah tebal, suhu sekeliling atau atmosfera yang rendah, kandungan karbon dalam logam tinggi, bentuk-bentuk bahagian yang rumit ataupun mengimpal dengan terlalu laju. Peralatan untuk aplikasi kerja prapanas. Yang pertama adalah renault ataupun furnace. Ia menggunakan sumber elektrik untuk menghasilkan haba. Biasa digunakan untuk buat prapanas untuk benda kerja yang saiz kecil dan jumlah yang banyak. Renault adalah sama saiz dengan yang kecil seperti ketuhar ataupun oven. Yang kedua, pemanas jalur elektrik ataupun electrical strip heater. Ia menggunakan tenaga elektrik yang melalui elemen pemanas yang berintangan tinggi. Elemen pemanas menyelimuti ataupun menjadi blanket kepada logam kerja. Haba pada elemen pemanas akan dipindah kepada logam kerja untuk menjadi proses prapanas. Yang ketiga, pemanas induksi ataupun induction heater. Ia menggunakan arus elektrik ulang-alik atau AC yang mempunyai frekuensi tinggi melalui coil kabel yang dibalut pada logam. Maka, terhasil tenaga magnetik yang akan mengalir eddy current bagi menghasilkan haba prapanas pada logam kerja. Yang keempat, prapanas gas sumpitan api ataupun preheating torch. Ia menggunakan pembakaran gas untuk menghasilkan haba bagi proses prapanas. Gas yang digunakan adalah seperti acetylena ataupun propana. Untuk prapanas, logam kerja yang ringkas. Ia menggunakan sumpitan api ataupun torch untuk menyalakan api, iaitu flame. Sumpitan api ada yang pelbagai sumpitan yang banyak nyalaan untuk logam kerja yang besar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.